Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. NASA telah mengumumkan barisan 4 angkasawan yang akan terbabit dalam misi penghantaran manusia ke bulan buat kali kedua selepas kali terakhir misi ini dijalankan lebih daripada 50 tahun yang lalu. Barisan angkasawan itu termasuk wanita dan lelaki kulit hitam pertama yang akan mengembara ke angkasa lepas. Christina Koch, angkasawan NASA yang memegang rekod penerbangan angkasa terpanjang oleh wanita, ditugaskan sebagai pakar misi dalam pelancaran misi Artemis II ke bulan tahun depan. Victor Glover pula ditugaskan sebagai juruterbang roket Onion yang akan mengelilingi bulan dalam misi dijadualkan pada November tahun depan, sekaligus bakal menjadi lelaki kulit hitam pertama terbabit dalam misi ke bulan. Dua lagi kru adalah angkasawan veteran NASA Reid Wiseman 47 yang dilantik sebagai komander misi, serta Jeremy Hansen 47 yang juga bekas juruterbang pesawat pejuang yang kini berkhidmat dengan agensi angkasa Kanada. 3 angkasawan warga Amerika Syarikat dan seorang warga Kanada itu bakal menjadi angkasawan pertama yang mengembara ke angkasa jauh sejak berakhirnya misi Apollo pada 1972. Penerbangan misi Artemis II adalah permulaan kepada misi membawa manusia ke bulan sebelum pelancaran misi ke Marikh pada masa depan. Ketiga-tiga angkasawan Amerika Syarikat dalam misi itu pernah dihantar ke stesen angkasawan antarabangsa ISS, manakala Hansen bakal mengembara ke angkasa buat pertama kali. Keempat-empat angkasawan itu yang berpakaian sut biru diperkenalkan oleh pentadbir NASA Bill Nelson dalam satu majlis di Pusat Angkasa Johnson di Houston. Roket terbesar dan paling berkuasa di dunia akan membawa mereka ke atas, kata Nelson. Sementara itu, Koch 44 yang juga jurutera elektrik memegang rekod berada di angkasa selama 11 bulan dan terbabit dalam jejak angkasa pertama oleh angkasawan wanita ketika berada di ISS. Adakah saya teruja? Sudah tentu, katanya. Glover 46 pula menyifatkan Artemis II bukan sekadar misi menuju ke bulan dan seterusnya ke bumi. Satu video tular memaparkan seorang lelaki telah membaling yogurt ke arah dua wanita yang tidak bertudung di sebuah kedai di Shandis, Iran. Pihak berkuasa Shandis telah mengeluarkan waran tangkap terhadap lelaki itu dan kedua-dua wanita tersebut kerana telah melanggar peraturan pakaian wanita kerana tidak bertudung di Iran. Menurut media Iran, dua wanita berkenaan merupakan ibu dan anak. Susulan insiden itu, Presiden Ibrahim Raisi pada Sabtu menegaskan bahawa mengenakan hijab adalah undang-undang di Iran. Bagaimanapun, semakin ramai wanita yang menentang pihak berkuasa dengan tidak bertudung selepas kematian seorang wanita Iran Kurdish berusia 22 tahun dalam tahanan polis kerana didakwa melanggar peraturan hijab di bawah Undang-Undang Syariah Islam Iran. Selepas revolusi 1979, wanita diwajibkan untuk menutup rambut mereka dan memakai pakaian yang labuh dan longgar. Wanita yang tidak mengikut undang-undang akan didenda atau ditangkap. Sebuah robot U dilepaskan di dermaga London baru-baru ini diberi nama Waste Shark atau U sampah. Robot ini mampu menangkap lebih dari 22,700 botol plastik sehari. Waste Shark pada dasarnya adalah kapal elektrik. Kapal itu dapat menempuh perjalanan sejauh 5 km sebelum tenaga baterinya perlu dicas semula. Sewaktu beroperasi di perairan, Waste Shark boleh mengumpulkan sehingga 500 kg plastik dan sampah-sampah lainnya. Waste Shark adalah drone di atas air dan dirancang untuk membersihkan
permukaan air dan mengumpulkan sampah dari air dan mengembalikannya ke darat. Kami memiliki dua versi yang dapat dikendalikan dari jauh dan yang berautonomi. Yang terakhir sangat sama seperti penyedut habuk yang anda ada di rumah, kata Richard Handyman, CEO kepada syarikat Grand Marine Technology, syarikat yang mengembangkan kapal pembersih sampah itu. Wishart tidak menghasilkan karbon, bunyi yang bising atau pencemaran cahaya saat beroperasi. Robot ini tidak menimbulkan ancaman bagi haiwan liar dan dirancang untuk membersihkan saluran air dari sampah plastik dan memastikan plastik yang terkumpul boleh dikitar semula dan dapat digunakan kembali. Robot U ini juga mengumpulkan data tentang kualiti air. Jadi setiap Wishart kami di dalam air terhubung melalui sambungan 4G dan 5G. Robot ini akan mengirimkan data kualiti air ke server kami seperti kekeruhan, kemasinan, suhu, keseimbangan pH, kedalaman air. Klien kami tidak hanya memfokuskan apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga yang ada di bawah permukaan air. Mereka ini membuat air menjadi lebih sihat. Jelasnya, Wishart dapat dibeli dengan harga sekitar RM108,400 atau disewakan pada harga sekitar RM5,426 sebulan. Ketika ini, beberapa robot U milik Grand Marine juga dioperasikan di Sungai Thames di London. Aksi pembersihan kawasan perairan ini juga merupakan hasil kerjasama antara Grand Marine dan Aqualibra, anak perusahaan Britvic. Mereka bersama-sama menggelar program Britvic Beyond the Bottle, sebuah program penjagaan alam sekitar. Paul Dixon, pengarah produksi Aqualibra, mengatakan apa yang dilakukan Wishart ada dua. Pertama, mengumpulkan plastik sampah, dan kedua, mengumpulkan data yang dapat kami membuat pengesahan. Ini sangat membantu usaha kami dalam mengurangkan kesan kepada alam sekitar melalui bisnes kami. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan ke mahkamah di Manhattan pada Selasa di atas 34 pertuduhan jenayah memalsukan rekod perniagaan yang berkait dakwaan beliau mendalangi pemberian wang sogokan kepada dua wanita, membabitkan pelakon lucah Stormy Daniels serta bekas model Playboy Karen McDougal sebelum pilihan raya Amerika Syarikat pada 2016 untuk menyekat penerbitan mengenai hubungan seksual mereka dengannya. Ini adalah detik bersejarah yang menyaksikan Trump muncul sebagai Presiden Amerika Syarikat yang pertama berdepan pertuduhan jenayah di mahkamah. Pendakwa raya menuduh Trump memalsukan rekod perniagaan bagi menyembunyikan pelanggaran undang-undang pilihan raya ketika berkempen pada 2016. Mengaku tidak bersalah, kata Trump 76 yang hadir ke mahkamah dengan memakai suit berwarna biru gelap dan tali leher merah. Trump yang juga pendahulu dalam pemilihan calon parti Republikan untuk pilihan raya pada 2024 menjawab ya apabila hakim bertanya sama ada beliau memahami mengenai haknya. Pada ketika tertentu, hakim dilihat meletak tangan ke telinga seolah-olah meminta jawapan. Pendakwa raya Chris Conroy berkata, Trump selaku defendant dituduh memasukkan rekod-rekod perniagaan di New York bagi menyembunyikan konspirasi haram untuk menjejaskan integriti pilihan raya Presiden 2016 serta pelanggaran undang-undang pilihan raya yang lain. Walaupun memalsukan rekod perniagaan di New York adalah salah laku yang boleh dihukum penjara tidak lebih setahun, yang menjadi pertuduhan jenayah yang boleh dihukum penjara hingga 4 tahun apabila dilakukan bagi tujuan pelaksanaan atau penyembunyian jenayah lain seperti pelanggaran undang-undang pilihan raya. Pada prosiding itu, pendakwa raya memberitahu mahkamah bahawa Trump membuat beberapa siri hantaran dalam media sosial, termasuk satu yang dikatakan berbaur ancaman kematian dan kemusnahan sekiranya beliau didakwa. Justru hakim meminta pihak-pihak terbabit supaya menahan diri daripada membuat kenyataan yang berkemungkinan menghasut keganasan atau pergolakan awam. Hakim Juan Merchant kemudian menetapkan tarikh 4 Disember depan untuk perbicaraan seterusnya. Trump tidak memberikan sebarang kenyataan ketika memasuki mahkamah atau beredar dari mahkamah.
Polis Israel menyerang dan menangkap lebih 400 jemaah Palestin dalam serbuan ganas di pekarangan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Menurut pegawai tempatan, ratusan rakyat Palestin ditangkap awal pagi dan ditahan di balai polis di Atarot di Baitul Maqdis Timur yang diduduki selepas polis Israel menyerang para jemaah, kononnya untuk menahan pemberontak bertopeng yang mengunci diri di dalam masjid itu dengan bunga api, kayu dan batu. Saksi Palestin berkata, polis Israel menggunakan kekerasan yang berlebihan apabila mereka mula melempar bom tangan dan gas pemedih mata ke arah para jemaah yang sedang menunaikan solat dan bertadarus Al-Quran. Lapor Al Jazeera, mereka turut bertindak kejam memukul para jemaah menggunakan belantan dan senapang sehingga menyebabkan kecederaan dan sesak nafas. Bulan Sabit Merah Palestin melaporkan terdapat 12 kecederaan termasuk 3 orang yang terpaksa dikejarkan ke hospital. Polis Israel dilaporkan turut menghalang pegawai perubatannya daripada sampai ke Masjid Al-Aqsa. Serbuan berterusan sehingga pagi Rabu apabila tentera Israel sekali lagi dilihat menyerang dan menolak penduduk Palestin keluar dari perkarangan masjid dan menghalang mereka daripada solat sebelum orang Israel dibenarkan masuk di bawah pelindungan polis. Ketegangan memuncak di Baitul Maqdis Timur dan Tepi Barat yang diduduki selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh mengutuk serangan terbaru ke atas rakyatnya yang disifatkan sebagai jenayah. Apa yang berlaku di Baitul Maqdis adalah jenayah besar terhadap umat Islam. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.